Kalau boleh kita rapat sikit apa. Nak tengokkan mulut saya ni letaknya lidah kena. Kalau ngajian tu tak apa. Ngaji Quran ni, baca Quran ni, kalau tak nampak letaknya lidah apa mulut herang-herut guru tu, rasa yang tak puas kan. Saya lah. Jadi elok kita rapat ni. Jadi bila rapat tu di syurga besok kita berapat, berkumpul orang ramai. Tak ada le jauh-jauh. Ya. Bukan saya paksa pula ya. Itu tepat, bukan paksa. Jadi kita mendekati. Bukan paksa suruh baca pula, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusi jawatan kuasa, usaha bendahari yang saya hormati, dan juga pegawai-pegawai masjid, imam yang dilantik daripada masjid, dan juga bilal-bilal yang dilantik, dan bilal-bilal yang dilantik pada masjid, dan juga ketua ketua siap sebagai pegawai. Alhamdulillahillazi anzala 'alal qur'ani hudan wa rahmah wa syarrafana bihifzihi wa tilawatihi wa ta'abbudana bitartilih wa tahsinih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meneruskan lagi pengajian kita untuk kita menunjukkan innamal a'malu binniyah. Niat kita untuk ke syurga, bekalan kita untuk ke syurga, kita bawa dengan cantik-cantik. Ya, bukan katakan tak ada dapat syurga semua, kita memohon pada syurga. Apa dia yang nak dibawa ke syurga ialah amalan kita. Jadi amalan kita sebagaimana yang saya kata yang cantik-cantik, iaitu yang telah diluluskan. Amalan kita sembahyang, amalan kita berpuasa, yang diwajibkan haji, zakat. Jadi yang saya hari ini pengajian kita adalah untuk menambahkan, memperbaiki lagi. Bukan yang datang saya ni kerana nak mengatakan tak tahu semua, tak boleh. Takbur semuanya alhamdulillah. Kalau tak datang, kalau tak ada semayang macam mana? Jadi kita nak memperlicinkan lagi. Kalau kita hari ini kita mutu aja, besok kita dapat kereta, itu dapat lagi cantik kereta dia. Macam itulah kita menuju ke syurga. Jadi rukun sembahyang kita dah tahu ada 13. 3 daripadanya dipecahkan, iaitu qalbi, dan fi'li. Iaitu daripada hati, niat, qauli iaitu bacaan, perkataan, kalam Allah, dan juga perbuatan. Itu termasuk golongan dalam 13. Jadi adakah kita pernah melatihkan ada orang yang tolong tengokkan aku ni semayang weh. Kalau orang perempuan pasti ada isteri, betul ke? Sujud aku, rokok aku, ini perbuatan ni, takbir aku, berdiri aku, kerana asalnya berdiri betul. Itu adalah rukun qauli, perbuatan. Sedangkan kita masih bergoyang macam tiang ambil. So belum lagi ada tak tepat pada yang dikehendaki. Begitu juga rokok, sujudnya, i'tidalnya, itu perbuatan. Sekarang kita nak mengamati lagi yang susah tadi, ini perkataan, bacaan, ya. Baik, kita sama-sama, walaupun tak dapat baca seorang-seorang, ada 2-3 masjid yang berebut nak baca. Kerana musyafahah Al-Quran ni, kalau kita tidak musyafahah, bertalaqi, kita tak tahu kan. Bukan kita nak menjatuhkan aiban orang, tak. Kita meyakinkan diri kita.
selama ini aku sembahyang, aku belajar, tetapi aku tak dapat nak pertikaikan perbuatan aku tu. Jadi tu majlis hari ni tu yang saya bawa pergi sana pergi sini. Bukan tuan-tuan ada imam-imam Bilal yang fuqara, ya. Tak mestinya woi ustaz, ya, alim ulama, ini tentu aja bacaannya bagus. Tak, saya pun tak tentu lagi. Tapi kita praktikal hari-hari, kita latih. Macam saya nak pergi ngajar, saya kena sesuaikan dengan bacaan. Takut nanti orang yang menerima bacaan saya tu akan sesat juga. Jadi saya bertanggungjawab. Ya, jangan risaukan, aku ni jadi imam, aku takut nak baca ni. Kalau salah kan orang makmum tak nak imam aku. Tak. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita yang betul-betul, insya-Allah. Unzilul Qur'ana hudan wa rahmah. Diturunkan Quran tu dengan petunjuk, huda. Ditunjuk oleh Allah, yang risau. Bila kita contoh imam berbaca, tak mau juga ra juga. Lama-lama try yang ketiga, ra. Dah ditunjuk oleh Allah betul. Nikmatnya akan sampailah. Betulnya tadi satu huruf dapat 10. Nampak? Itu yang kita mau. Barulah sembahyang kita licin dengan Fatihah. Itu satu rukun. Takbir pun saya ialah rasa menyesal pun ada. Saya tak tunjuk. Ada baru-baru ni datang rumah sampai suruh baca ayat tu kursi, tak tahu apa ayat kursi. Tak pernah dengar ustaz. La ilaha, dah bercucu. Macam mana? Jadi saya kata tulis dengan tulis Rumi, kata dia. Saya Jawi tak tahu baca. Masya Allah. Bila tulisan Rumi tahu aja lah ejaannya tu dengan bacaan yang berlainan. Ain pun susah. Macam mana eja Rumi Ain? Jadi itu Allah pun susah. Alif A-L-L-E-H, Allah. Jadi macam mana? Yazubillah lah. Minta tuan-tuan yang datang ni dapat dan terus latih pada anak-anak dan cucu-cucu ke. Tak payah serah pada orang lain. Kita melahirkan, kita membendungkan, kita mengajarkan. Itulah baru kata bapa yang soleh, datuk yang soleh, opah yang solehah, mak yang solehah. Tak payah orang lain diserahkan mendidik. Dengan ilmu ini kita hari-hari. Baik, itu cara lewat pula nanti anak. Ini. Baiklah, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Apa dia tu Fatihah tu ni? Ni. Fatihah tu apa? Ya? Pembukaan. Tengok nama anak murid saya lama ni, dia ingat lagi. Walaupun suara dia kecil, tetapi dia rajin. Allah akan ampun dosa dia. Kemana saya pergi ikutnya. Nak membetulkan tu dia. Ini dia. Macam imam ni. Datang walaupun apa pun dia imam, taraf dia imam, tapi dia meyakinkan nakkan ilmu. Jadi ada 2-3 orang imam riak tak kebur. Bila suruh pergi ke depan mau saja. Minta maaf bukan sini. Yang saya mantau ni saya tahulah. Jadi itulah. Bila baca kan lara. Ajak suruh datang qomah, segan masa bahasanya nak datang masjid-masjid kesuruh tempat saya ngajar, datang qomah. Tak datang juga. 850 terima juga. Tapi apa yang dipimpinnya, imam ini adalah adil. Imam ikutan, kita nak mengikut dia. Senangkan ikut ketam jalan lurus kat. Ihdinas syirat, kata syirat tu ketam, siratal, jalannya lurus. Itu yang kita sama-samalah muhasabahkan diri kita. Bukan saya kata kalau rasanya tak ada, tak payah saya datang lagi dah. Benci tengok Ustaz Zabana ni asyik ngatuk aja. Saya bukan ngatuk. Saya mengingatkan diri saya dan keturunan saya. Saya takut macam tu. Kalau rasanya ada rasa, teruskan jalankan, ya. Baik. Fatihah ada berapa ni, Imam? Mengikut Imam Syafi'i, sunnah Rasulullah 7 kali berhenti, 7 ayat. Itu yang kita baca. Yang jangan kita kena kaji pasal apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu bukan bacaan siapa. Kita nak baca untuk terus ke syurga. Ya. Jadi 7 kali berhenti.
Dan sifat-sifatnya tidak ada 100 berapa? 41 huruf, tidak boleh tinggal satu daripadanya. Ada berapa tasydid man? 14. Nampak? Hafaz tu. Boleh jadi qadi ni. Baik. Kemudian qadi pun belum tahu lagi. Saya baru lagi dalam Fatihah dia tak tahu huruf yang tak ada dalam Fatihah. Ini kawan saya juga. Allah, baru ini saya dengar ustaz, masya-Allah. Saya bagikan buku daripada Datuk Hasan Azhari ni. Ya. Huruf yang tak ada dalam Fatihah. Dah berapa kalimah? 29. Itu ingat sajalah. Jangan tasydid ada 14. Jangan cicik. Baik, kita baca sama-sama. Bacalah sesama yang ikut, itu dikatakan bersama-sama ijazah. A'udzubillah, tidak ada di dalam sembahyang yang kuat, tapi disunatkan ab'ad untuk menghindarkan daripada setan-setan yang kena rejam. Teranum apa man? Teranum apa nak buat ni? Baik. Kita cuba, kita nak sambil-sambil tu belajarlah juga dah. Ya, tak boleh itulah kita. Kita cara ambil tawasil dia, tawasid dia iaitu Allah tayran 'ala al-husni yunadi. Itu sabah. Okey, kita belajar cara kata imam pun buat itu sayu je. Sabah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Kadang-kadang dalam semayang makmum tu dulu amin. Imam pun mula habis lagi dia pula amin. Makruh. Ya. Malah dia mendahului imam. Sikit aja amin. Imam belum amin dia dah amin dulu. Di sini tak ada masjid tempat saya sana. Baik. Surah apa ni? Ya, Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Surah Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun.
Baik. Kita tengok dia punya apa sebab diturunkan surah ini. Kita nak tahu dalam Al-Quran ada berbagai-bagai, berapa puluh riwayat, berapa puluh cerita, ya. Nak tahu ada 60 cerita dalam Quran ni. Jadi kita nak tahu apa sebabnya diturunkan, dalil-dalilnya untuk kita yang ada sekarang ni, meyakinkan itulah sebab diturunkan qul ya ayat kafirun. Baik, tengok di sana. Surah ini diturunkan di sekitar Mekah, di semua di dalam kawasan Mekah sesudah suratul Maun. Ya, sudah ada suratul Maun, iaitu ada berapa mengandungi ada 6 ayat. Ya. Apa sebab diturunkan? Untuk mendedahkan tentang bagaimana akidah dan ibadah yang sebenar di dalam Islam. Itulah dia. Maka kamu buat ibadah tu apa je dalilnya? Tunjuk inilah ayatnya diturunkan, inilah dalil. Senang aja. Ya, tengok ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, itulah ayat surah Kafirun sebanyak 6 ayat. Tengok di sana ya, apa sebabnya? Tengok dulu sebabnya diturunkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, Allah memberitahu, wahai orang-orang kafir. Ya. Apa sebabnya? Anda dikehendaki bersifat tegas terhadap orang-orang kafir dalam bidang berdakwah agama Islam. Jangan kita ya boleh. Padahal tak boleh, benda yang haram kita kata pula boleh, takut tak dapat gaji tu, kerja dengan tokeh-tokeh orang. Baik. Kemudian kita bacalah, dia kata sempurnakan qul, ya, sempurnakan izhar mutlaq kepada lam. Qul itu dia izhar mutlaq. Qul dengan qul ya, qul ada itu izhar mutlaq. Qul ya qul itu lam mati. Ni qul ya tak ada dengar pun izhar pada huruf lam tu. Kemudian ya 4
atau 5 harkat. Itu dinamakan mad jaiz munfasil. Kita tak payahlah sebut nama hukum, asalkan apa hukumnya? Panjang, senang. Panjang, pendek, tebal, nipis, dengung, tak dengung, itu hukum. Jadi kita dah tertua ni nak ngapalkan apa? Kerana ni tak susah sikit. Ya ayyuha, itu adalah mad jaiz. Alif yang mati bertemu dengan huruf alif. Ya alif, ayyu bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Kalau satu kalimah mad wajib, maka dia hendaklah panjangkan 4 harkat, artinya gerak. Ya ya. Kalau 5 ya. Jadi ya ay. Itu dia. Qul ya ayyu. Ya. Ha, jaga. Jangan qul ya ayyuhal hal. Ha. Ha sini makhrij ya. Saya ulang baliklah. Ha, hamzah a. Jadi qul ya ayyuhal hal. Kalau qul ya ayyuhal hal tu di mana? Sini dah pergi moncong. Tak tepat pada makhrij. Makhrij artinya tepat keluar huruf. Tak payah lajak Arab yang betul-betul, tak payah asal kata kita Jawa ke Melayu ke, macam saya Melayu pun kadang-kadang tak dapat lajak Arab, tetapi makhrij nak keluarkan. Ya. Qul ya ayyuhal hal ka, halil lam jaga, hal ka satu alif 2 harkat. Ingat kafirun tak betul. Orang kafir itu lain, ka alif. Firun fa firun, ambilkan makhrij gunnah. Jangan muncung pula muncung. Ada saya dengar anak murid saya bertanya, semuanya moncong apa saya kata. Baik, itulah cara ni ya. Kemudian run tu mat arid sukun, boleh panjang 2, 4 atau 6. Okey. Kemudian la tarik daripada hamzah la ya, ini makhrij dulu la dengan la. Tu qul ya ayyuhal kafirun la. Itu orang ayo. Selalu tak ada. Kita sebut la a'budu ma jangan ma sikit je, jangan buka kan, melapangkan mulut tu. Ma ta'budu, ma satu alif. La itu mad jaiz lagi, panjangnya 4 dengan 5. Kemudian makhrij hamzah sini hamzah pangkal, ain sini saya tarik gitu aja. Kalau dari sini alif ambil begitu pula, ada kepada atas ke bawah, sekarang bawah. Budu ma satu alif. Ta'budun, jangan budun. Dal depan du lah. Dal depan du. Ta'budun. Kita sebut ta'budun pasal apa? Baik. Maka ayat ini apa kata dia? Aku tidak akan menyembah Tuhan kamu yang kamu sembah. Ya. Kita tegaslah. Jangan kita pergi nak rasmi tokong pun kita kena pakai semua juga alat dia juga. Kalau boleh kita elak-elakkanlah. Ya. Jadi itu pula kita pula nyembah pula. Walaupun kita tak nyekat hakikat pun dia ni sebagai kita takut kalau kita tak. Iman tu dulu Islam menunjukkan. Maka anda dilarang keras mematuhi tuhan-tuhan palsu, penyembahan orang-orang kafir. Janganlah. Inilah ayatnya. Kalau kita bertembung dengan orang Melayu, tak boleh, kerana kita kena la a'budu ma ta'budun. Allah dah menurunkan di dalam Quran. Kenapa kamu masuk dalam tokong, kamu beria pula, kamu pergi tengokkan ada segala-galanya kamu ikut juga, pasal apa? Ini kan marah dia orang yang membuat, saya tak ada buat, tak apalah.
Tapi saudara tak ada buat, kalau buat elakkanlah. Kerana ayat yang diturun Allah ini menunjukkan dan mendalilkan jangan kamu ikut. Maka itulah dikeras. Baik, ayat ketiga. Wala la, macam tadi juga mad jaiz. Wala antum ikhfa. Dengung di sini. Jangan itu dah ada gunnah. Antum ta hujung lidah. Wala antum abidu. Jangan wala antum abidu. Ain tidak, alif tidak. Apa hurufnya tu? Saya tu tak tahu. Jadi lagi pada makna. Abiduna ma. Mad jaiz kena panjang. A'bud bud. Macam tadi juga bud. Dal tu qalqalah ada d bud. Qalqalah su kubra, tebal. Ya. Kalau kira a'bud, kata dia, mana pergi dal ni, marah dia, kamu tinggalkan aku, ya, katanya. Besok Quran ni adalah sebagai ikutan kita. Kamu tak nak ikut aku, ya kamu tinggal, kata dia. Baik. Dan kamu tidak payah menyembah Tuhan melainkan Allah yang aku sembah. Tak payah lagi, aku ada Allah, Allah yang aku sembah. Maka dengan itu anda perlu menjelaskan bahawa sesiapa yang belum Islam tidak harus menyembah Allah. Dia belum Islam. Dia nakkan Islam kata bahawa sesiapa yang belum Islam. Tapi kena Islamkan dulu, baru dia ajak semayang. Belum Islam ni macam mana dia nak semayang? Itu dia maksudnya. Baik. Wala, ayat keempat. Wala, mad jaiz juga lagi. Wala ana abidum. Itu dengung. Dumma, iaitu kalau apa nama ni wasal. Wala ana ya, kalau wasal qasar dia boleh ana. Kalau waqaf wala ana. Kalau berhenti dalam situ kena baca mak asli. Baca wasal kita boleh terus wala ana. Tak payah wala ana, tak ada. Jaga situ ada di dalam tu kan. Anak ada alif tak? Alif tu adalah alif simple aja mengatakan, bukan mat pada hukum qasar terus. Wasal ya. Abadtum abidum ma, dengungkan dumma. Mat apa nama itu, apa nama idgham malghunah. Idgham malghunah. Lepas itu kena baca dua harakat. Mat asli kena abadtum. Sempurnakan idgham mutaqaribain. Namanya dal dengan ta tu lain sifat tetapi makhrijnya sama. Abadtum ya, mutaqaribain. Jadi tak boleh abadatum. Jangan ada dal tu jadikan qalqalah. Ambil sifat ta. Kan ada dia tasdid lagi pula tu. Abadtum. Jangan abadatum, tak ada. Baik, apa dikehendaki ayat ni? Dan aku tidak sanggup beribadah seperti mana kamu beribadah. Kita kata pada orang kafir tu. Kemudian anda sekali-kali tidak harus melakukan ibadat mengikut sistem peribadatan orang kafir. Janganlah. Na'ayazubillah. Maka ayat kelima, wala. Ini semua wala la belaka ni. Mad jaiz. Ada sebab. Wala la tu jangan. Wala antum. Nun mati bertekan tak ikhfa, kena dengung. Wala antum, dua harakat. Tum'a syafawi, izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan lain pada mim dengan ba. Semua hukumnya izhar syafawi, tak boleh dengung. Wala antum mu'abiduna ma a'bud. Mad jaiz lagi. Bud, ingat ya, jangan bud, tak ada pula qalqalah.
Ayat ini apa dia kata? Dan kamu juga tidak payah melakukan ibadah seperti mana aku beribadah. Ya. Anda pasti menegaskan bahawa sistem peribadatan dalam Islam sama juga yang tadi juga memang tidak sama dengan sistem peribadatan mereka. Kita tak sama. Lakum, di sini lakum, tak ada lakum. Yang ada kum satu aja, memberi salam. Assalamualaikum. Kerana kum tu kembang, dengar ramai. Kalau assalamualaikum, orang rumah tak dengar assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana assalamualaikum? Diharuskan, boleh kum, ya. Kalau nanti besok kata, Ustaz Zahla dia ajar kum. Saya bukakan juga nanti. Di situ diharuskan. Lakum kaf dafan kum lakum dinukum waliyadin. Imam ingat jangan lakum dinukum. Ya. Hanya untuk kamu agama kamu dan untuk aku agama aku. Jangan, ini dah ada dah terang-terang. Kamu lah. Yahudi ke Nasrani pun kamu pun. Baik, maka itu dibacalah dengan izhar syafawi pada mim. Lakum di, jangan lakum di. Syok punya pasal langgarkan hukumnya. Lakum dinukum, di satu alif, kum waliyadin. Itu suara saya tu, suara orang Melayu tu. Kalau dia ada lahjahnya, lakum dinukum waliyadin, dia kembang di dalam. Kalau Melayunya boleh, tak salah. Lakum dinukum waliyadin, makhrajnya sama, tapi dia punya lahjah sebutannya, cara suara. Okey, itulah dianya. Maka apa kata dalam Quran? Anda tidak diberi peluang untuk bertolak ansur dalam perkara-perkara akidah dan ibadah, kerana kedua-duanya adalah menjadi teras keimanan dan keislaman seseorang Islam. Ingat tak? Itulah sebabnya diturunkan ayat ini tadi, menghakikat kepada diri kita, aku ni Islam. Tak boleh dicampur aduk dengan orang kafir. Al-Quran mengajar kita supaya bertegas dan berterus terang terhadap orang-orang kafir di dalam bidang agama Islam. Ya. Kalau kita katakan bahasanya, kita bersama kawan baik, sampai ada tempat masjid, aku mau semayang dulu. Oi, nanti aku punya tokong lagi mau semayang juga. Ini Islam punya, lu punya pasai, gua punya pasai. Tegaskan. Itu ibarat. Kedua, Quran mengajar kita bahawa beribadah menyembah Allah tidak boleh bertolak ansur dan tidak boleh bergilir ganti. Kalau boleh bertolak ansur semuanya, hancurlah. Ketiga, Al-Quran mengajar kita bahawa sistem peribadatan juga tidak boleh diubah suai atau bertukar ganti. Maghrib kang, tak apalah. Nanti isyak kang, tak apalah. Dah sampai habis. Semuanya nantilah, boleh dia nantilah. Tak boleh. Al-Quran mengajar kita bahawa tidak ada perkongsian di dalam agama, beragama, tak ada. Islam tetap Islam, terutama dalam masalah akidah dan ibadah. Akidah tu bab tauhid lah. Ya, akidah kita, diri kita ni mengenalkan Allah. Baik, itulah dianya. Dah masuk dah. Yes. Bagi orang perempuan dulu ya, baca ya. Macam saya batal abid malam dia berkata bergilir-gilir itu. Kami nak semua sekali kan, bantai lah saya kata. Okey, kesian orang perempuan nak baca dulu. Kadang dia nganjur suami di rumah yang tak datang, mana tak dengar. Baca. Dapat surga ni. Kebutkan baca. Mengaji yang lain tu tak apa, baca tu wallahu alam, tutup betul dia semak lagi tengah jalan macam mana. Yang ini tengah jalan saya nak betulkan Ustaz Anwar Duha. Takkanlah dia kata lalu kereta nak baca. Okey. Okey, ya Allah.
Okey. 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 Ya Allah. Khatam. Okey. Tentang suara, tentang itu Allah menjadikan kepada setiap individu seseorang. Tapi makhrij sebutan tu dah cukup. Terima dia Allah, insya-Allah. Berapa huruf dah kamu betulkan tadi? Satu huruf 10. Berapa huruf di dalam surah ni tadi? Insya-Allah. Siapa lelaki? Bagi imam, bagi imam. Imam ni bagus, dia rajin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. La a'budu ma ta'budun. Okey. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Nanti. Wa la Terus. ana 'abidun ma 'abadtum. Ya. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliya din. Okey. Satu aja lorong yang berkandung. Tentang mana? Tentang ya tak ada. Cuba ambil ma'abadtum. Cuba. Wala antum abidun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Betul. Lagi ambil pada wala antum abidun. Tak apa. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Bagus. Lakum dinukum waliya din. Tadi masa memula tu dah ada tak ada a'bud terus saja. Jadi a'bud yang itu berkandung mendukung satu huruf yang lain. Tapi bila ulang Tuhan dah tunjukkan. Nampak? Itu dikatakan huda. Unzilul huda. Diturunkan kamu dengan petunjuk. Alhamdulillah, syukur. Kalau tak ada dia nu tadi a'bud tak ada a'bud. Alhamdulillah. Ni cikgu ni dia kaji ni. Dia nak jadi imam. Kau kan imam di rumah. Okey. Ya Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Aywa. La a'budu ma ta'budun. Aywa. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ya. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Bagus. Lakum dinukum waliya. Ya Allah. Allah menunjukkan. Bagus. Nampak? Bila rasa, apa rasa cikgu bila saya memeriksa cikgu, memerhatikan, rasa kalau puas rasa kan. Itulah dia namanya musyafahah. Ya.
Ada satu Malaysia, kami satu sorang-sorang wakil Perak macam semua macam itu. Itulah dianya. Ada yang nak lagi? Tak apa. Yang nak lagi ada? Cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. Okey. Wala Wala antum. Jangan wala antum. Jangan diserit. Terus wala la. antum abiduna ma a'bud. Bagus. Wala ana abidun ma abadtum. Bagus. Wala antum abiduna ma a'bud. Bagus. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Bacaan tu itu. Bilal mana Bilal? Minta Bilal seorang. Ni nak ganti tak imam. Mari kemari. Mari sini, mari sini. Itu esok Bilal nak naik gaji ni lagi ni. Oi. Mai seorang-seorang sini. Wakil Bilal. Imam dah ada wakil. Imam ni nama mana imam ini mana? Tak pernah saya dengar ni. Cuba jauh sangat tak dengar. Baca lah. Suara kuat tak Bilal azan kuat. Okey, seorang je tak Bilal. Baca. Salah Tuhan ampunkan. Jangan kalau salah buat juga. Yang itu kita nak salah sendiri ke nak salah yang ini. Okey, tak apa, baca. Jangan kita katakan aku ni orang ramai dah tahu dah aku salah. No. Orang yang menyangkakan dia tu dia dapat pahala orang tu. Jangan rasakan. Kata Iman dibaca tadi, apa leman? Dia kita yang ngata dia tu dia dapat pahala. Itu dikatakan. Okey, terus seorang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala ولا أنتم عابدون ما أعبد. Bagus. لكم دينكم ولي دين. Apa rasa bila kita baca tu? Rasanya anu kan, walau tak betul rasa tu, lapar rasanya. Bukan katakan kita nak temu juga, bukan. Dari sana esok itu, inilah Al-Quran kata, alhamdulillah, kamulah sahabat aku, kata dia, mendidin aku dalam kubur sampai ke surga di bawah. InsyaAllah ya, kerana masa tak mengizinkan. Memang ngaji macam ini tu memang masa tak ada. 2 jam memang tak cukup rebut-rebut ni. Ya, InsyaAllah kita sambung bila-bila esok surah apa mana yang tak baca tu. Ya. Okay. Nak lagi seorang? Okey, tak apa. Sila. Baca. Dekat sini sikit lah, saya tak dengar. Masih ni. Oh dah, ada. Rugi ni. Pasal latihan macam ini ni, yang ada kami ni nak tilawah ni berada ni.
Nak latih ni seorang-seorang nak membersihkan ini. Kalau bab tauhid, bab apa itu banyak tu. Yang ni nak melatihkan ni dengan hukum, menceritakan, memfasihkan, mentafsirkan. Tak apalah, banyak tu boleh mentafsirkan, tapi saya nak tengok masa saya boleh lagi lah. Udah tak boleh, besoknya berra apa nak diajarkan. Ya. Habis tak ada. Ikhlas. Jangan marah pula saya batak anu pula. Okey, insya-Allah ya. Moga-moga doakanlah. Kita doakanlah bacaan dia baik. Itu je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin asyrafil anam. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسقائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به وافتح لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انزل رحمة ومغفرة وسلامة ونعمة وحسنة ومباركة وعلى أهل الجماعة والتجويد القرآن وترنم القرآن وصوت القرآن وفصيح القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله.